Dia adalah pemain lincah yang sangat berbakat. Satu daripada hanya 4 pemain yang disenaraikan sebagai pemain world class sepanjang 26 tahun Sir Alex Ferguson bersama Manchester United. Dia adalah legenda dan juga dia adalah Ryan Giggs. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ini dalam segmen Sembang Player, kita nak sembang tentang seorang legenda Manchester United iaitu Ryan Giggs. Kalau hampa nak tahu, Sir Alex Ferguson sepanjang 26 tahun kepelatihan dia dah jumpa banyak player-player hebat tau, macam Cantona, macam Cristiano Ronaldo, macam Van Nistelrooy, David Beckham, banyak lagi lah. Memang kalau kita nak listkan memang ramai. Tapi secara mengejutkan, Sir Alex Ferguson just namakan 4 pemain je yang dikategorikan sebagai world class bagi Sir Alex Ferguson. 4 pemain tu adalah Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Eric Cantona dan juga last sekali Ryan Giggs. So bila Ryan Giggs ni dinamakan sebagai world class player hanya 4 pemain dalam tempoh 26 tahun Sir Alex Ferguson melatih Manchester United, mesti dia ni ada something yang orang lain tak ada. So jom kita tengok cerita pasal Ryan Giggs. Ryan Giggs ataupun nama panjang dia Ryan Joseph Wilson, lahir pada 29 November pada tahun 1973 dan dia ni berpindah dekat kota Manchester disebabkan family dia terpaksa berpindah ke situ. Sebab apa? Sebab ayah dia ni adalah player rugby tau, pemain rugby International Wales dan juga dekat peringkat kelab. Ayah dia berpindah dekat satu pasukan rugby yang bernama Swinton Lion yang memasa mereka ni berpindah dekat kota Manchester. Dan ada satu benda menarik tau, macam mana bakat Ryan Giggs ni ditemui. Bakat Ryan Giggs ni ditemui oleh seorang penjual susu, yang mana penjual susu ni juga adalah part-time sebagai scouting Manchester City dan juga dia ni adalah seorang coach kepada satu pasukan bola sepak iaitu pasukan Deans FC. Penjual susu ni bernama Dennis Schofield. Waktu ni Dennis Schofield baru habis jual susu tau. So rutin dia selepas dia jual susu, dia akan duduk dekat mana-mana padang bola sepak untuk tengok budak-budak muda main bola sepak. Waktu dia tengah berehat dekat satu tempat ni, tiba-tiba dia tengok seorang budak muda tengah main dekat padang. Bakat dia boleh kata melebihi rakan-rakan sepasukan dia yang lain. Dekat situ juga, lepas dia tengok bakat budak kecil tu, dia pergi tanya budak tu terus. Dia kata nama hang siapa? Lepas tu budak tu jawab, gak bisa bahasa Inggeris. Dak lah, wah dia abang nama dia Ryan Giggs. Satu benda lagi lupa nak abang kat hampa. Sebab apa? Hampa tengok nama dia kan Ryan Joseph Wilson. Giggs tu main kat mana? Sebenarnya hubungan perkahwinan mak ayah dia ni tak tahan lama. Dia ni memilih untuk pakai nama family mak dia iaitu Lynn Giggs. So itulah sebabnya nama dia Ryan Giggs. So waktu tu kan dia scouting pasukan Manchester City kan. Tapi waktu tu peraturan satu kelab profesional tak boleh bagi kontrak sebelum dia capai usia 14 tahun. Waktu tu Giggs muda lagi. So apa dia buat? Demi nak menjaga Ryan Giggs ni supaya tak terlepas ke tim lain, dia nak jaga supaya nanti main dekat Manchester City, dia ajak Giggs ni join pasukan dia iaitu pasukan Deans FC. So Giggs pun berlatihlah dekat pasukan Deans FC sampailah dia usia 14 tahun. Dan dalam diam-diam, dalam Dennis Schofield ni jaga Ryan Giggs ni daripada tim-tim lain, ada scout daripada Manchester United yang bernama Harold Wood selalu perhati dengan bakat Giggs ni. Dan Harold Wood ni sendiri dia approach Sir Alex Ferguson, dia beritahu, "Weh, hang kena sign budak ni. Budak ni gila ni." Waktu ni Sir Alex Ferguson baru je jadi coach Manchester United pada tahun 1986. Dan tak cakap banyak, bila masuk jam bersedia dia yang ke-14, Ferguson terus pergi rumah dia tau. Dennis Schofield tadi betul-betul cuak. Dia minta pihak Manchester City pun main dekat rumah Ryan Giggs supaya cepat-cepat dapatkan Ryan Giggs ni. Tapi waktu tu pasukan Manchester City tak tahulah depa ego macam mana. Depa nak Ryan Giggs tu sendiri yang main dekat office depa. Dan lalah kali bila Ferguson main sendiri dekat rumah dia, pujuk dia, dan Ferguson juga janjikan dekat dia lepas 3 tahun yang dia ni akan diberikan kontrak profesional dekat Manchester United. So apa lagi kan, Ryan Giggs memang tak fikir banyak, dia terima tawaran tu. Ni menjadi satu penyesalan Dennis Schofield tau. Hambalah dia jaga Ryan Giggs ni daripada kecil semata-mata nak bagi join Manchester City. Tiba-tiba Manchester City tak sign pula, dapat dekat tim rival pula. Dan lagi yang memedihkan bila dia tengok Ryan Giggs berjaya pula dekat Manchester United. Dan itulah salah satu cerita macam mana Manchester United dapat Ryan Giggs ni. Bila Manchester United dah dapat Ryan Giggs, memang dia main dekat akademi selama 3 tahun sebelum Ferguson mengotakkan janji dia bagi kontrak profesional dekat Ryan Giggs ni. Dan kalau hampa nak tahu, waktu awal-awal Ferguson dekat Manchester United bukanlah bagus sangat.
Dua musim pertama Manchester United bersama Ferguson, mereka finish dekat mid table. Musim ketiga baru dapat trofi FA Cup, trofi pertama. Musim kelima Ferguson barulah mereka start menang EPL. Waktu mula-mula Giggs masuk tim utama Manchester United ni, dia agak struggle sikit sebab dia terpaksa bersaing dengan dua player untuk posisi left winger, iaitu Lee Sharp dan juga Danny Wallace. Tapi waktu tu sambil-sambil juga Ryan Giggs masih lagi bermain dengan tim muda yang memenangi FA Youth Cup pada tahun 1992. Dan tim muda yang menang FA Cup ni lah yang digelar sebagai Fergie Fledgling. Yang mana dalam tim tu lah banyak bakat-bakat muda yang Fergie sendiri cari dan kumpulkan dalam tim tu. Dan kalau hampa nak tahu, kapten kepada pasukan yang menang FA Youth Cup tu adalah Ryan Giggs sendiri. Dia buat debut bersama Manchester United pada 2 Mac 1991 ketika berhadapan dengan pasukan Everton dekat Old Trafford, yang mana game tu Manchester United kalah 2-0. Pada musim 92, waktu tu Manchester United sekali lagi gagal untuk mendapatkan EPL. Selepas waktu tu mereka ni botol juga, mereka kalah dengan pasukan Leeds United. Mereka ni lebih kurang macam Arsenal musim ni lah. League table dengan masa yang lama. Sebelum kena potong Tankona, bulan 4 prestasi memang sangat teruk sampai mereka ni jatuh nombor 2. Tapi walaupun mereka ni gagal menang EPL, Ryan Giggs musim tu telah mendapat anugerah pemain muda terbaik tahunan tau. So memang dia perform gila lah musim tu. Dan selepas mendapat anugerah tu, musim selepas tu, iaitu musim penjenamaan semula Liga Perdana Inggeris, iaitu pada musim 1992-93, waktu tu lah Ryan Giggs start menjadi pemain utama Manchester United. Dia dah berjaya mengetepikan player macam Lee Sharp untuk berada dalam First E Manchester United. Dan musim tu jugalah dia berjaya membantu pasukan Manchester United untuk menang kejuaraan Liga kali pertama mereka sejak 26 tahun tak menang. Dengan ketibaan Eric Cantona pula dekat Manchester United time tu, menunjukkan tanda penguasaan Manchester United selepas tu. Dan macam hampa tahulah, kita fast forward ke depan, Ryan Giggs memang menjadi antara kunci hebat Manchester United untuk menjulang banyak trofi dekat Manchester United. Musim depan tu 93-94, Manchester United sekali lagi mendapat trofi EPL, iaitu title kedua berturut-turut Ryan Giggs bersama Manchester United. Dan musim tu sekali lagi Ryan Giggs menjadi pemain muda terbaik tahunan. Tak ramai yang boleh buat rekod macam ni. Ada beberapa player je, player macam Robbie Fowler je boleh buat, Wayne Rooney, dan seorang lagi Dele Alli. Dele Alli sayang gila, bakat dia besar, tapi itulah sayang lah ni flop dah. Atau nanti mungkin kita cerita topik lain nanti. Kita fast forward ke depan lah. Antara momen yang paling diingati oleh fan Manchester United untuk Ryan Giggs adalah semi-final FA Cup pada musim 1999. Waktu tu Manchester United tengah on the way nak menang treble. Musim ni lagi padu lah sebab target quadruple kan. Dah lawak lah. Tu tak tahulah siapa yang kata quadruple. Tapi musim tu tak boleh challenge dengan musim ni lah, sebab musim ni Manchester United target quadruple. Tapi lah kali kuat sembang je lah. Musim tu Manchester United tengah target treble. Mereka tengah on the way nak menang Liga. Prestasi yang baik juga dekat UCL dan juga dekat FA Cup. Tapi waktu tu semi-final, Manchester United terpaksa berdepan dengan tugas getir apabila terpaksa berhadapan dengan pasukan Arsenal. Arsenal macam patah lah kan, dulu memang tim mereka memang prime teruk lah. Waktu tu skuad mereka diisi player macam Dennis Bergkamp, David Seaman. Dan waktu tu semi-final, kalau hampa nak tahu, pasukan yang difavoritkan untuk lepas bukan Manchester United melainkan pasukan Arsenal. Dan sebenarnya game ni dua kali jalan tau. Mula-mula semi-final pertama, skor berakhir dengan 0-0, terpaksa jalankan perlawanan ulangan. Dan perlawanan kedua ni lah banyak jadi drama. Game ni bagi aku memang dramatik gila lah. Walaupun kalau hang tak tengok game, hang dengar aja cerita, memang boleh kata drama. Mula-mula sekali David Beckham skor. Bila David Beckham dah skor, tiba-tiba Roy Keane pula buat hal bergaduh, lepas tu kena kad merah, kena keluar padang. So walaupun pasukan Manchester United tengah leading, tapi bila main dengan 10 orang pemain, memang mereka dalam keadaan disadvantage lah. Lepas tu tiba-tiba Arsenal pula skor. Arsenal skor gol penyamaan. Skorer dia adalah Dennis Bergkamp. Lepas tu tiba-tiba Manchester United dah lah tengah pressure. Lepas tu tiba-tiba pasukan Arsenal dapat penalti pula. Dan secara dramatiknya Peter Schmeichel save penalti tu. Dan kemungkinan disebabkan Bergkamp gagal menyempurnakan sepakan penalti tu, mentaliti semua pemain Arsenal boleh dikatakan dah kurang fokus. So waktu tu banyak kesilapan dilakukan oleh pemain Arsenal. Dan waktu extra time, Patrick Vieira tersilap passing dekat Ryan Giggs. Dan waktu itulah moment of history terjadi. Ryan Giggs dribble daripada tengah sampailah ke goalkeeper sebelum buat satu shot cantik untuk menewaskan goalkeeper pasukan Arsenal tentu David Seaman. Dan tu adalah salah satu momen penting kejayaan treble Manchester United musim tu, sebab lepas mereka menang dengan pasukan Arsenal dekat semi-final tu, mereka berhadapan dengan pasukan Newcastle United dekat final dan menang 2-0. Dan musim tu jugalah menjadi musim terbaik Manchester United dan juga musim terbaik Ryan Giggs bersama Manchester United, sebab musim tu mereka telah berjaya memenangi treble dengan berjaya menjulang trofi EPL, menjuarai UCL secara dramatik dan juga menjuarai FA Cup. Dan setakat lah ni pasukan Manchester United adalah satu-satunya pasukan daripada Inggeris yang boleh dapatkan treble. Maksudnya lah ni tak ada lagi tim daripada EPL yang boleh buat pencapaian macam Manchester United buat. Dan kita tengok adakah pasukan Manchester City boleh buat ada kejayaan macam Manchester United buat. Sebab mereka lah ni aku dah boleh kata mereka dah sahkan kejuaraan EPL lah. Dan mereka lah ni dah confirm main dekat final FA Cup.
dan sedang menuju ke final UCL. Untuk peringatan hampa, video ni direkod sebelum Real Madrid lawan Manchester City. So hampa boleh komen result kat bawah, adakah Manchester City lepas ataupun tak lepas lagi. Dan kita fast forward ke depan, banyak kejayaan dah Ryan Giggs dapat bersama pasukan Manchester United. Dan kalau generasi muda tengok klip Ryan Giggs dekat Manchester United ketika dia atas usia 30 tahun, mestilah orang akan kata Ryan Giggs ni adalah pemain yang bosan dan tak banyak gunakan skill, dia banyak gunakan otak. Tapi kalau generasi sini atas kita, orang-orang lama tengok permainan Ryan Giggs ni, mereka tahulah kehebatan Ryan Giggs ni macam mana. Sebab Ryan Giggs waktu usia 20-an, hampa boleh tengok sendiri klip permainan dia. Dia ni adalah sejenis player yang kalau hang main FIFA, anak dia ada dalam tim hang. Dia ni adalah seorang pemain winger berkaki kiri yang sangat laju. Laju, lincah dan juga bijak. Dan kalau hampa nak tahu, total sepanjang Ryan Giggs ni bersama Manchester United adalah 23 tahun. 23 tahun ni sebagai first team player tau. Maksudnya senior player. Dan game terakhir Ryan Giggs bersama pasukan Manchester United adalah ketika berhadapan pasukan Hull City. Waktu tu kalau hampa nak tahu, dia jadi player manager. Maksudnya dia manager Manchester United interim time tu. Sebab waktu tu David Moyes dah kena pecat. Lepas tu dia main juga dalam game tu. Sepanjang bersama Manchester United, Ryan Giggs telah berjaya buat 963 penampilan, iaitu pemain terbanyak yang buat penampilan bersama Manchester United. Antara rekod yang aku rasa mungkin sangat susah untuk dipecahkan. Rekod nombor 2 pun Sir Bobby Charlton, iaitu just 758 penampilan je. Sebab kalau hang nak pecahkan rekod Ryan Giggs ni, hang kena bermain dekat level tertinggi. Dan juga hang ni kena sentiasa menjadi first choice untuk pasukan hang. Dan bila kita tengok kan, dia ni main dekat 963 game. Bersara pula waktu umur 41 tahun tau. Macam mana dia boleh capai level konsisten macam ni dekat level tertinggi? Dah lah dia main dekat EPL pula. Lepas tu bukanlah dia ni main defender, dia ni main sebagai midfield ataupun attacking player. Kalau hampa nak tahu, Ryan Giggs adalah antara pemain yang paling profesional dalam Manchester United. So no wonder lah Sir Alex Ferguson namakan dia sebagai antara player yang world class daripada banyak-banyak player yang ada. Dan satu cerita yang ramai tak tahu tentang Ryan Giggs dan juga Cristiano Ronaldo, yang tindakan Ryan Giggs ni telah menyebabkan Cristiano Ronaldo telah berubah dan menjadi pemain bola sepak hebat sampai ke hari ini. Ada satu cerita ni diceritakan sendiri oleh bekas manager Manchester United dan juga legend Manchester United juga, iaitu Ole Gunnar Solskjaer. Dia cerita yang dia kata Ryan Giggs ni adalah seorang pemain sangat-sangat profesional. Dia beritahu ada satu hari tu, waktu tu Cristiano Ronaldo muda yang baru masuk dekat Manchester United. Waktu tu dia pun tengah makan dekat cafeteria. Lepas tu CR masuk cafeteria tu dengan bawa ayat Coca-Cola dekat tangan dia. Ryan Giggs bila tengok CR buat macam tu, dia tolak CR dekat dinding tau. Lepas tu dia tempik dekat CR. Dia kata aku tak mau benda ni jadi lagi. Waktu tu CR yang masih muda lagi dekat Manchester United, waktu tu memang cuak gila lah bila senior player Manchester United marah dia macam tu sebab dia minum Coca-Cola. Han nampak betapa profesionalnya Ryan Giggs ni dalam menjaga pemakanan. So bila CR tengok macam tu, memang dia dah start buang habit tu dan ubah gaya pemakanan dia. Dan kita tengok lah ni apa dah jadi. Sampai usia 37 tahun, Cristiano Ronaldo masih lagi antara pemain bola sepak yang hebat juga. Walaupun lah ni main dekat kelab Arab Saudi, tapi still prestasi dia dekat sana pun tak jatuh lagi. Sebab bagi aku, sikap profesional ni lah akan menentukan longevity career pemain tersebut. Tak kira lah hang ada bakat tahu mana ke, kalau hang tak jaga profesional hang, mungkin career hang akan stay sampai 29 tahun ataupun 30 tahun paling lama. Tapi kalau hang jaga profesional hang jaga pemakanan, training, rehat dan juga diet hang, kemungkinan besar career hang boleh lanjut sampai usia 35 tahun ke atas. Macam apa yang dibuat oleh Ryan Giggs dan juga Cristiano Ronaldo lah ni. Hak tu dulu Giggs buat dekat CR respect tu, CR ikut cakap Ryan Giggs. Hang cuba tengok kalau CR cakap dekat Greenwood, aku rasa bertumbuk kat cafeteria tu. Itulah hang tengok level respect pemain muda dekat pemain senior dulu dengan lah ni, memang jauh beza. Dan itulah cerita pasal Ryan Giggs. Kalau nak cerita pasal international career dia main bersama pasukan Wales. Sempat juga bermain dengan skuad junior England sebelum umumkan dia ni sebagai pemain Wales. Dan telah berjaya skor 12 gol sepanjang 64 penampilan bersama pasukan Wales. Dan sepanjang penampilan dia bersama Manchester United, dia telah berjaya merekodkan 164 gol dan juga 251 assist bersama pasukan Manchester United. Dan telah berjaya memenangi 34 trofi. 34 trofi ni termasuk 13 trofi EPL, 2 UCL, 4 FA Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA Club World Cup dan juga 1 Intercontinental. So itulah cerita pasal Ryan Giggs, salah satu legenda Manchester United terhebat yang pernah ada. Ramai fan-fan Manchester United sanjung pemain-pemain macam David Beckham, macam Paul Scholes, macam Wayne Rooney dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi kita tak boleh lupa juga dengan bakat seorang pemain legenda Manchester United, iaitu Ryan Giggs. Dan itulah video kali ini, Sembang Player pada hari ini. Siapa lagi pemain yang hampa nak aku cover dalam segmen Sembang Player akan datang, hampa boleh komen dekat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.